So ini adalah apa tu, bab penanggulan logik. Apa yang cakap tadi, kalau sesuatu penanggulan mesti ada pernyataan. Dia tak ada pernyataan, dia mesti ada pernyataan. So nak tahu pernyataan atau tidak, so dia bergantung kepada dia punya dia punya ayat dia, ayat matematik dia. Ayat matematik dia ataupun ayat bahasa Melayu ke apa semua, dia mesti ada soalan, dia mesti ada jawapan dia. Contohnya kita ada kat sini, kalau dia bagi contoh lah, 5 tambah 4 sama dengan 9. Okey, ayat ni dinamakan, boleh dianggap sebagai satu pernyataan. Okey, so dia jangan tulis 5 tambah 4. Okey, 5 tambah 4 ni bukan pernyataan sebab dia tak ada jawapan. Okey, so kalau 5 tambah 4 sama dengan 9, so kita ada soalan. 5 tambah 4 tu soalan dia, 9 tu dia punya jawapan dia. Okey, sama juga yang kes contoh kat sini. Kita ada 6 tambah 2 kurang daripada 7. So maksudnya 6 tambah 2 ni, okey, so ni adalah sebenarnya soalan dia. Dia nak menyatakan bahawa 6 tambah 2 ni kurang daripada 7. Tak kisahlah 6 tambah 2 8, dia akan jadi lebih besar sepatutnya. Tapi yang penting kita ada soalan, kita ada jawapan. Okey, untuk menentukan sama ada dia adalah pernyataan ataupun bukan. Kita tengok yang B pula, dia cakap jangan makan dalam bilik darjah. Okey, so dia adalah satu arahan. Okey, satu arahan bukan satu pernyataan. Okey. So kita tengok sini. So pernyataan ialah ayat yang benar ataupun palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Okey, so kesilapan umum 1 tambah 6 sama dengan apa? Dia cakap bukan pernyataan, tapi sebenarnya adalah pernyataan. Okey, so kita tengok sini, sisi 4 mempunyai 4 sisi. Okey, so, adakah jawapan dia, adakah dia punya tu adalah satu pernyataan ataupun bukan? Okey, sisi 4 pernyataan. Okey, ini adalah pernyataan. Okey, pernyataan. Okey, 5 lebih besar daripada kosong. Adakah dia pernyataan? Pernyataan. Yes, ini pernyataan juga. Okey, pernyataan. Okey, apakah nama kamu? Okey, ini bukan pernyataan. Okey, bukan pernyataan. Alright. So kita tengok soalan nombor 2, latihan 2. Tentukan sama ada pernyataan yang berikut adalah benar ataupun palsu. Tadi kita dah belajar kita nak tentukan pernyataan ataupun bukan pernyataan. Sekarang kita nak tentukan sama ada pernyataan itu benar ataupun pernyataan itu palsu. Okey, kita tengok sini. Kita ada 5 kuasa 2. Sebentar. Kita tengok 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Adakah pernyataan itu benar ataupun palsu? So kita kena kira lah sikit. So 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, kita akan dapat berapa tu? 15 kuasa 2, 169 kan? So 169 sama dengan 13 kuasa 2. Adakah itu betul? Benar. So kalau benar, so maksudnya dia adalah pernyataan yang benar. 51 adalah nombor perdana. So 51 bukan nombor perdana. So dia bukan pernyataan ataupun pernyataan dia adalah pernyataan palsu. Okey. So apa bentuk E ni? Biasa kita jumpa bentuk ni je. Okey, apa bentuk yang ni pula? Unsur. Okey, 8 adalah unsur. E itu maksudnya unsur. E itu untuk unsur. Okey, yang C itu adalah, yang ni adalah subset. Okey, subset. Yang ni adalah unsur. Okey, so dia cakap 8 adalah unsur bagi faktor 16. So kita nak kena dapatkan faktor 16 lah. Okey, faktor 16. So faktor 16. So kita ada 1 darab 16, 2 darab 8, lepas tu
Lagi berapa? 3, 4 darab 4. So adakah 8 ni adalah unsur dalam faktor bagi 16? Yes. Benar. So, jawapan dia adalah penyataan yang benar. Okey. Okey. Nombor 4. Okey. Sudut perluaran bagi heptagon sekata ialah 72 darjah. Okey, adakah pernyataan itu benar ataupun palsu? Palsu. Yes, jawapan dia palsu. Okey, 1 tambah 7 kuasa 2 lebih besar daripada 64. Okey. So 1 tambah 7 kuasa 2. So 1 7 kuasa 2 adalah 49. So 49 64. So adakah benar ataupun palsu? Kita tengok. 49 tambah 1 dapat 50. Lebih besar 64. So pernyataan dia palsu. Okey, yang sini pula A bersatu dengan A prime. Okey. Okay, sama dengan set semester. Okey. A, kita ada set A. Set A. A prime. Okey, A dekat dalam. A prime dekat luar. Okey. A tu adalah langkungan bulat tu. A prime tu adalah dekat luar. A bersatu dengan A adalah set semester. Adakah benar ataupun palsu? Benar. Ya, dia benar. Okey. Benar. Okey. Okey, ya. Okey, siapa nak chat boleh chat, tak ada masalah, cikgu benarkan. Boleh chat. Itu. Cikgu nak try, boleh tak je apa? Okey. Boleh chat di sini. Siapa yang tak boleh cakap boleh chat ataupun dia punya mikrofon dia tak ni, boleh chat kat sini. Cikgu nak tengok. Okey. So, kalau tanya apa-apa soalan boleh je, yang tu boleh pergi kepada Cikgu Fatisha. Kalau nak cakap pun boleh. Okey, pulang kepada nak pakai yang mana. Baik. Bila satu pernyataan benar dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan. Okey. Pengkuantiti semua tu bermaksud contohnya semua. Okey, kalau cakap segitiga kan. Segitiga mempunyai 3 bucu. Okey. So maksudnya semua segitiga adalah mempunyai 3 bucu, betul? So maksudnya kalau nak kita katakan segitiga adalah mempunyai 3 bucu, pengkuantiti yang kita letak adalah semua. Semua segitiga adalah mempunyai 3 bucu. Okey. Itu berkaitan dengan semua. Okey, maksudnya kalau dia cakap pernyataan tu mengakui semua dia punya ayat dia, sebenarnya kita tak semualah. Tapi kalau maksudnya dalam satu kuantiti tu dia hanya ada semua tapi satu dia tidak kena. So maksudnya kita boleh letak dia sebagai sebilangan. Contoh. Okey, contoh apa tu nombor perdana adalah nombor ganjil. Okey. So, adakah semua nombor perdana adalah nombor ganjil? Bukan. Sebab kita ada nombor 2 adalah nombor genap. So, maksudnya sebilangan nombor perdana adalah nombor ganjil. Okey. So, maksudnya kalau salah satu daripada ciri-ciri itu tidak memuaskan, maksudnya kita letakkan sebilangan. Okey, tengok kita ada 3 sini. Segitiga 3 bucu. Okey. Penyelesaian dia semua segitiga mempunyai 3 bucu. Okey, tadi kita cakap kan, semua segitiga mempunyai 3 bucu. Okey, nombor perdana dan nombor genap. Sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Sebab satu dia nombor genap kan. So sebilangan lah. Okey, dia tak semua. Kalau sama juga
sebilangan nombor perdana ni adalah nombor ganjil pun sama, boleh dijadikan. Sebab tak semua nombor betul perdana adalah nombor ganjil. Ada satu nombor perdana iaitu nombor 2. Okey. Right. Kita nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Heksagon 6 sisi. Adakah semua ataupun sebilangan? Semua. Okey, semua heksagon. Semua heksagon mempunyai 6 sisi. Okey, semua heksagon mempunyai 6 sisi. Okey, nombor 2. Nombor genap. Okey. Oh, tak ada orang chat kat sini. Tak ada orang nak bagi jawapan Okey. Okey, nombor genap dibagi tepat dengan 4. Semua nombor genap dibagi tepat dengan 4. Semua atau sebilangan? Sebilangan. Sebilangan. Kenapa sebilangan? Sebab nombor 2 tak ada bagi dengan nombor 4. Semua okey, sebilangan nombor genap ya betul. Nombor 2 tidak boleh bagikan dengan nombor 4. Lagi tak boleh nombor 4 adalah 6 kan? Tak boleh bagi dengan tepat dengan 6. Okey, sebilangan. So ayat ni boleh buat sebilangan. Okey, kalau ada persamaan linear dalam satu pembolibah ataupun dan satu punca. Okey, sebilangan ataupun semua. Persamaan ni dalam satu pembolibah ada satu punca. Semua. Okey, kenapa? Semua persamaan linear. Okey, katakan kita ada satu pembolibah kan. Dia cakap satu pembolibah. Persamaan linear. So kita ada X tambah 2 sama dengan 5. So X sama dengan 3. So punca dia adalah 3 saja. So punca dia adalah 3 saja. So maksudnya semua persamaan linear dalam ada mempunyai satu punca. Okey, nombor 4. Suatu kuasa 3 sempurna. Nombor genap. Semua atau sebilangan? Okey, semua atau sebilangan? Sebilangan. 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 Okey, sebilangan kuasa 3 sempurna adalah nombor genap. Okey, sebilangan. Okey, nombor 4. Tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar ataupun palsu. Okey, nak tentukan sama ada pernyataan itu benar ataupun palsu. Okey. Contoh kat sini, dia bagi pecahan wajah A over B, A kurang daripada B. Okey. So dia adalah pernyataan, okey, semua pecahan wajah adalah kurang daripada 1. Pecahan wajah, okey. So maksudnya A kurang B. So pernyataan itu adalah benar. So pernyataan tidak wajar dia lebih daripada 1 lah. Okey, semua integer ialah positif. Ini palsu sebab integer adalah nombor yang kita panggil sebagai nombor bulat lah. Tapi integer boleh diklasifikasikan sebagai integer positif dan integer negatif. So ada nilai negatif juga. So kalau dia cakap semua integer ialah positif, salah lah. Palsu. Pernyataan itu adalah pernyataan palsu. Sebab integer negatif ada juga. So dia bukan saja positif. Okey. Nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, nombor 1. Apa jawapan dia? Benar ataupun palsu? Okey. Cikgu nak jawapan daripada yang Aina, Aisyah dengan ni Batisha boleh letakkan jawapan dekat chat tu. Cik tak keluar pula.
Okey. So, kita tengok soalan nombor 1. Okey, semua nombor ganjil dibagi tepat dengan 2. Okey, nombor ganjil dibagi tepat dengan 2. Okey, tak boleh lah. So, jawapan dia palsu. Okey. Semua nombor ganjil dibagi tepat dengan 2. Contohnya 3. 3 bagi 2 tak boleh dibagi tepat dengan 2. Okey. So, nombor ganjil tidak boleh dibagi tepat ini. So, sepatutnya tema itu adalah semua nombor ganjil tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Okey. Tengok nombor 2. Semua nombor peranik ialah nombor ganjil. Ni pun palsu. Semua nombor ganjil adalah nombor peranik adalah ganjil. Salah lah. Sebab 2 adalah nombor genap. So 2 yang menyebabkan nombor peranik itu adalah jadi sebilangan. Okey. Semua trapezium mempunyai 4 sisi. Benar ataupun palsu? Okey, benar ataupun palsu? Benar. Yes, benar. Mana ini yang lain? Aina, Amirul, tak check pun. Okey, semua set 0. Okey. 0 tu maksudnya kosong lah. Set 0 ialah subset bagi sebarang set. Okey, semua set 0 ataupun set kosong adalah subset bagi sebarang set. Okey. So, jawapan dia benar. Okey. Set 0 mesti adalah subset bagi sebarang set. Okey, contohnya kita ada subset bagi 2 dan 3. Okey. So, kita nak dapatkan subset 2, 3. So, subset dia akan jadi satu set kosong, 2, 3, lepas tu 2, 3. So, set kosong, 2, 3, 2, 3. Okey. So, dia cakap kalau semua set 0 ialah subset bagi sebarang set. So, jawapan dia adalah benar. Semua subset mesti ada set kosong. Okey, punya pernyataan benar dengan menggunakan perkuantiti semua atau sebilangan bagi setiap objek yang dan ciri-ciri yang diberikan. Okey. A. Heksagon sekata. Okey, heksagon sekata. 6 ciri-ciri dia 6 sisi sama panjang. So, maknanya penyelesaian dia adalah semua heksagon sekata mempunyai 6 sisi sama panjang. Okey. So, benda yang perkuantiti semua dengan sebilangan ni simple je. Dia bergantung kepada statement awak lah. Sama ada awak nak jadikan perkuantiti tu benar ataupun palsu, it depend kepada soalan. Okey. So cikgu tak payah nak tunjukkan sangatlah macam mana kita nak dapatkan statement tu palsu ataupun benar. Awak sini boleh tentukan sama ada benda tu benar ataupun palsu. Okey. Boleh kepada pernyataan penafian. Okey. So penafian maksudnya benar P, palsu negatif P. Itu penafian lah. Atau sebaliknya. Okey. So pada yang lebih betul, yang lebih susah, iaitu kebenaran ni. Yes, ni jadual kebenaran. Okay, kita pergi jadual kebenaran. Okay, ini paling penting untuk awak fahamkan. Okay, so kita ada dua statement, iaitu dan ataupun atau. Dari tengah-tengah tu statement dan ataupun atau. Okey, kita buat atau di belah kiri atau kanan di belah kanan ni sebagai dan. Okey, kalau atau cikgu bagi P dengan B. Okey,
P atau okey, sekejap, statement dia silap. Kita start dengan palsu dulu lah. Betul lah, P. Okey, palsu. Palsu P atau palsu. So jawapan dia akan jadi palsu. Okey. Palsu atau benar, dia akan jadi statement dia benar. Okey. Benar atau palsu, jawapan dia benar. So benar atau benar, jawapan dia benar. Okey, dalam erti kata lain, kalau statement kedua-dua statement belah kiri dan belah kanan dia, salah satu dia adalah benar dan tengah-tengah dia adalah atau, so makanya jawapan dia akan jadi benar. Tapi kalau kedua-duanya adalah palsu, kalau dia bagi atau, so maksudnya dia adalah palsu. Okey, simple je. Kalau atau salah satu benar, benar. Tapi kalau kedua-duanya palsu, exactly dia akan jadi palsu. Different dengan dan, okey, dan pula kalau salah satunya palsu, jawapan dia confirm palsu. Okey, kita try kat sini. Kita ada palsu dan palsu. Okey, automatically akan jadi palsu. Palsu dan benar, dan itu akan jadi palsu. Benar dan palsu, dia akan jadi palsu. Benar dan benar akan jadi benar. Okey, maksud kat sini, salah satu adalah palsu, bermaksud pernyataan itu akan jadi pernyataan palsu. Tapi kalau salah satu betul, kalau kedua-dua je benar, so maksud pernyataan itu adalah benar. So kena tahulah pernyataan itu akan jadi benar ataupun palsu. Okay, kita tengok sini, kat sini nombor 1, 0.001 sama dengan 10 kali 10 kuasa negatif 3. Okay, tekan kalkulator, 10 kuasa negatif 3. Okay, negatif 3. So kita dapat kita dapat 0.001 juga. Okey. So maksudnya ini jawapan dia benar. Okey, benar. Lepas tu belah kanan, 100 sama dengan 10 kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 kita akan dapat 100. Yes. Kedua belakang kanan dia benar. Okey, bila kiri dan kanan dia benar, benar dan statement dia dan. Okey, so jawapan dia akan jadi benar. Okey, so benar dan benar akan jadi benar. Alright. So yang kedua, 3 kuasa 3 sama dengan 9. Benda tu akan jadi palsu sebab 3 kuasa 3 adalah 27. So ini adalah palsu. Dan 3 tambah 7 sama dengan 10. 3 tambah 7 sama dengan 10, so 10 dan 10. Okey. So pernyataan belah kanan dia benar. So palsu dan benar, jawapan dia akan jadi palsu. Okey, boleh tak? Boleh dapat ni? Follow ni? Hello? Boleh. Anda boleh ke? Batisha? Okey, Batisha okey. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Nombor 3 dan nombor 4. Apakah statement dia? Jawapan dia, benar ataupun palsu? Benar. Okey, 3.2 sama dengan 31/5. Okey, 1/5 sama dengan 0.2. So ini adalah benar. Okey, 13/4 sama dengan
3 1/4. So 4 kali 3 12 tambah 1 13. So betul. So benar dan benar. So jawapan dia akan jadi benar. Okey, 6 adalah elemen bukan unsur. Okey, kalau dia bagi statement macam ni bukan unsur Tadi unsur, kalau ada slash maksudnya bukan unsur. 6 bukan unsur bagi 12. Faktor bagi 12. Adakah palsu benar? Palsu ataupun benar untuk 6 bukan unsur bagi faktor bagi 12? Okey. Amirul mana? Tak dengar pun suara ataupun chat. Mana? Okey. Yang pergi awak pergi cikgu nak raise tangan juga. Angkat tangan juga. Okey Amirul, kenapa tak chat? Cikgu dah bagi chat dah tu. Boleh kan chatting kat situ? Tekan yang bentuk ada sebelah tangan tu ada. Okey. Anis. Dah keluar? Ada dia keluar ke? Oh. Anis keluar tiba. Oh, tak boleh guna chat. Siapa ni? Betisha Oh, okey. Oh, masing-masing tak boleh type dekat chatting Sekejap Masih tak tekan. Masing-masing tak boleh chat Tak boleh tulis chatting kat sini. Cikgu dah chatting kat sini. Tak boleh Sekejap dia punya dia punya tu. Okey, tak apalah. Okey, macam ni macam tu kita masuk balik pada Zoom baliklah senang. Kesian pula apa tu tak boleh nak chat. So tak ada maksudnya cikgu tak ada seorang pun nak bercakap dengan cikgu. Yang boleh dengar pun Hanis je. Okey. So kita live dulu. Nanti cikgu bagi link yang untuk Zoom tu. Kita live secara Zoom. Kita buat macam biasalah dulu. Okey. Baik.